Dia apa business card semua tu wajib letak doktor Tapi kalau Cik Mat nak letak apa Facebook punya page print screen pun tak apa dah. Kalau snap gambar pun boleh business card tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada malam ni. Sementara in between tu mungkin ada akan masuk, tapi saya rasa kita boleh mula pelan-pelan lah. Okey, sebenarnya apa yang saya dan Dr. Ehsan yang cuba bangunkan ialah satu sistem sebenarnya yang kita panggil rent to rent. Rent to rent ni sebenarnya ada satu kita katakan satu sistem lah untuk matchkan potential owner dan potential buyer. Maksudnya kalau tuan-tuan mungkin ada owner dan dalam masa sama saya mencari, saya ada buyer mencari, kalau kita match dalam sistem ni dia akan pop up lah. Maksudnya dia advantage lah. Sebab apa? Kalau kita tengok transaksi jual beli ejen tanah hampir 50% berlaku secara COA. Dan kita cuma nak maintainkan COA tu berlaku dalam agensi kita lah. Maksudnya tak berlaku dengan agensi luar. COA tu hanya berlaku di kalangan kita sahaja. Jadi sebelum saya mula tu mungkin boleh Dr. Ehsan introduce sikit Dr. Background Dr. supaya ramai tahu sebenarnya siapa Dr. ni. Boleh Dr. silakan. Okey, boleh. Assalamualaikum semua. Nama saya Ehsan Yassin. Saya bekerja sebagai seorang pensyarah di UiTM. So mengajar subjek kejuruteraan komputer di UiTM semenjak tahun 2007. So dah 13 tahun di UiTM. So ada tanyalah beberapa rakan-rakan termasuk Cik Mat yang berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh ejen-ejen, terutamanya oleh ejen yang baru. Di mana ejen-ejen yang baru ni kita sedia maklumlah, networknya tak besar. Dan ini menyebabkan dia sama ada kalau dia ada buyer, dia susah nak jumpa seller, susah nak jumpa rumahnya, ataupun problem yang kedua dia ada rumah tapi buyer network dia tak besar, jadi dia pun tak boleh nak jual rumah tu. Dan saya perhatikan yang biasanya cara yang biasa digunakan ialah melalui WhatsApp lah, di mana banyaknya kalau mencari rumah tu dia akan cari bertanyakan kepada ejen-ejen lain melalui grup dan sebagainya. Dan yang ni bagi saya bagus, cuma boleh diotomasikan, diotomatikkan. Jadi sistem rent to rent ni memang dibina untuk ejen lah. Dan saya harap kalau ramai yang berminat nak guna tu, alhamdulillah. So itu je lah kot Cik Mat, intro saya. Okay, terima kasih. Okay, saya rasa berapa orang dah masuk ni. Sekejap, tengok sekejap. Ini bukan ada 22 orang. Saya ingat mungkin doktor boleh start doktor untuk brief sikit mengenai rent to rent ni kepada semua ejen-ejen. Mungkin yang ada yang dapat manfaat daripada perkongsian pada malam ni dan sistem yang sedang kita bangunkan. Silakan doktor. Okey, terima kasih banyak.
Encik Mat. Okey, saya share screen sekejap ya. Okey. Untuk slide hari ini, saya ada letakkan di sharing sessions dekat website saya. Kalau nak pergi kat sini, pergi kat www.rent2rent.com.my. So kalau kita klik kat sini, dia akan pergi kepada website Rent2Rent ni. Jadi slide yang saya akan bentangkan ada di sini di sharing sessions. Okay. So dah ada kat sini nilai konsultan Sdn Bhd dan dia ada presentation slide link di sini ya. So sedikit pasal Rent2Rent ni dibangunkan oleh saya daripada UiTM dengan kerjasama Bitkom ataupun Business Innovation and Technology Commercialization. Ini adalah bukan konsultansi, commercialization arm UiTM, di mana tugas Bitkom ni ialah untuk mengkomersialkan produk-produk yang dihasilkan oleh UiTM lah. Okay. Jadi saya ceritakan apa masalah yang biasanya dihadapi oleh ejen-ejen yang baru. Jadi ada bincang sikit dengan Cik Mat hari itu, antara isu yang menyebabkan ramai ejen baru tidak lama di dalam bidang ni ialah disebabkan oleh dia tak upaya, tak daya nak jual rumah. Dan saya lihat problemnya ialah beginilah. Pertama sekali ejen-ejen baru ni networknya tak besar. Dan disebabkan oleh network yang tak besar ni, dia akan menghasilkan dua masalah. Satu, bila dia promotekan dia punya business card ataupun services dia akan dapat buyer, tapi dia tak ada property yang cukup, yang sesuai. Sebab dia kan baru start nak kutip listing, kumpul listing. So bila dia ada buyer, dia tak ada property untuk offer kepada buyer tersebut. Dan pada kes yang kedua pula, dia ada property tapi sebab network dia dengan buyer tak besar lagi, so dia pun tak dapat nak jual property itu. Okey. Jadi kadang-kadang apa yang dia ada, contohnya buyer, dia ada je ejen lain yang ada property tu. Okey. Dan kalau dia ada property, ada je ejen yang ada buyer nak beli property tu. Cuma disebabkan network dia yang kecil ni, dia tak dapat nak matchkan antara dua tu. Jadi ini adalah motivasi di sebalik Rent2Rent lah. Jadi Rent2Rent ni adalah satu sistem online. Untuk khas kegunaannya ialah untuk property agent. Dia bukannya untuk mengiklankan seperti mana biasa macam mudah.com ataupun property guru ataupun iProperty dan sebagainya lah. Ya. Dia memang design khas untuk agent, property agent. Jadi apa yang aim Rent2Rent ni ialah untuk mencipta satu network yang besar di kalangan property agent, di mana dekat Rent2Rent ni dia boleh simpan buyer information dan dia boleh simpan listing yang dia ada, dan sistem Rent2Rent ni akan matchkan mana-mana buyer dengan property yang menepati kriteria dia lah. Antara kriteria yang kita boleh set untuk buyer ni, yang pertama sekali ialah harga, of course. Kita ada luas build up area. Kita juga boleh matchkan jenis property dan juga location dia. Okey. Jadi nanti kita akan try buat sekejap lagi. Apabila kita buat Rent2Rent ni, kita boleh masukkan buyer-buyer kita, dan apabila buyer kita ni dah dimasukkan, kita akan try pula letakkan beberapa listing kita, listing main-main pun tak apa, no problem. Dan kita cuba tengok dia boleh matchkan property tersebut. Okey, so algoritma ataupun algoritma yang digunakan untuk matchkan antara buyer dengan software ni, buyer dengan property listing ialah nama dia Matcha.
Okay. Dan apa yang kita harap dengan rent to rent ni ialah dia dapat menggalakkan agent to agent contact untuk buat COA. Okay. Selagi besar network ni, lagi banyak buyer, lagi banyak seller, lagi banyak listing kat dalam sistem, lebih bagus algoritmnya. Ya. Dia dependent kepada sebesar mana network tu, network buyer dengan seller, network buyer dengan listing. Okay. Dan antara ciri dalam rent to rent ni ialah integrasi dengan WhatsApp. So maksudnya kalaulah katakan Mecha ni dia jumpa satu rumah yang sesuai dengan buyer yang kita ada, kita boleh tekan saja one click, kita terus dapat kontak agent yang jaga rumah tu. Okay. So of course buyer kita je yang boleh simpan, maksudnya tak ada orang lain boleh akses buyer kita. Tapi apa yang kita letak sebagai listing, kita open kepada semua. So mana-mana buyer kita yang kita simpan ni kena dengan ada mikrofon. Okey, sorry Okey, mana-mana buyer kita ni yang kita simpan ni takkan dapat ejen lain takkan dapat akses, tapi apa-apa listing yang ejen lain letak, kalau match dengan kriteria buyer kita, dia akan muncul dalam Mecha ni. Okey. Ini adalah beberapa website yang utama yang kritikal lah yang saya listkan kat sini. Pertama sekali ialah main website, yang kedua ialah live system, dan yang ketiga adalah demo system. Okey, kalau tak nak ingat yang panjang-panjang ni, ingat sahaja rent2rent.com.my. Okey. Sebab dekat dalam rent2rent.com.my ni ada link untuk kedua-dua live system dan juga demo system. Ya. Okey. So kita buat satu demonstration, kita boleh try pakai sama sendiri, ya. Kita try eksperimen. Okey. Jadi yang pertama sekali cuba pergi dekat www.rent2rent.com. Okey. So dia akan muncul www.rent2rent.com.my. Dia akan sampai dekat website ni. Okey. Apa yang kita nak buat kali pertama ni ialah kita nak register dulu sebagai pengguna-pengguna baru. So boleh cuba klik dekat register now kat sini dan dia akan bawa kita kepada sistem rent to rent ni lah. Ni saya log out sekejap ya. Sorry. Saya log out sekejap. Okey. So dia akan bawa kita ke laman web yang ni. Okey, boleh cuba sekarang kalau siapa-siapa yang berminat nak register, pergi kat www.rent2rent.com.my. Boleh cuba register dulu tengok. www.rent2rent.com.my dan klik pada button register now. Kalau ada masalah boleh tolong boleh bagi tahu unmute mic tu dan bagi tahu. Okey, bila dah sampai dekat website ni, yang ni adalah live system. Okey, ada satu lagi sebenarnya saya buat demo system yang boleh digunakan untuk try out. Kalau ada siapa-siapa nak pakai, dekat slide tadi kan ada demo system. Ini adalah demo systemnya dan ini adalah live system. Kalau demo system ni, dia ada tulis demonstration. Dia ada tulis demonstration, demo version. Kalau yang live tak ada, kosong Okey. So pertama sekali cuba tekan button hijau ni, button register. Okey. So yang pertama sekali yang kena isi adalah referrer sekiranya ada. So ini adalah list of user-user yang telah mendaftar. Dan kalaulah katakan kita didaftarkan, ada kawan yang introduce ke, boleh klik kat dia, nama dia.
Setiap satu daripada ni akan dapat 5 kredit ekstra. Orang yang merefer pun dapat, orang yang di-refer pun dapat. So setakat ni rent to rent dia punya fee dia adalah percuma selama setahun. Maksudnya tak ada charge apa-apa, no hidden charges, no nothing, tak ada. Maksudnya boleh guna percuma sahaja, tak ada masalah. So yang ni dan selepas tu barulah katakan lepas tahun tu barulah katakan kalau nak itu payment ada lepas tu lah. So ini adalah untuk kredit selepas setahun tu. Seterusnya ialah nama, email, phone dan sebagainya. Ini biasa, basic saja. Yang ni adalah foto kita, gambar. Yang ni akan muncul dekat kita punya profile lah. Kemudian kita ada nama agensi. Rent number ni dah tak diwajibkan. Dulu pada kali pertama saya present sistem ni, mula-mulanya diwajibkan, tapi ramai yang request untuk tak diwajibkan. So saya dah buat tak diwajibkan sekarang ni. Dan seterusnya ialah business card. Business card ni adalah business card yang kita gunalah. Yang bawah ni ialah terms and condition. Just tekan yes je untuk accept. Okay. Selepas submit ni, dia akan hantar satu registration email, nak confirm email. So lepas dah tekan submit ni, anda akan dapat satu email. Dekat mana-mana email yang register ni. Dan tolong verify email tersebut. Nanti maklumat tu akan sampai pada saya dan saya akan boleh approve lah kat sini, kat saya punya. Ada apa-apa soalan tak untuk yang ni? Okey, kalau tak ada soalan boleh cuba register kalau nak register. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya dah register tapi dekat email saya dia kata dia nak verification tu. So bila saya klik dia tak dapat. So dia kata within 3 days business tu. Beberapa yang saya dah approve tadi dah itu kot, dah dapat register kot. Sekejap saya check. Sebab saya punya tak dapat. Baru register ke? Sebelum tadi. Sebelum start talk ni Saya dah register sebelum ni. Saya dah approve dah. Saya cuba sekejap. Masuk. Cuba login. Saya rasa dah boleh dah tu. Ni dah ramai dah register ni, saya akan approve lah okey, Cik Mat dah. Okey, boleh. Terima kasih. Okay. So, Cik Mat pun dah register. Boleh letak referral pada Cik Mat lah. Cik Mat banyak bantu kita nak set up benda ni, nak set up talk ni. Okay, so referral tu boleh letak Cik Mat ni, kita letak Cik Mat nanti. Okay. So bila saya dah verify tadi, mana-mana nama yang saya dah verify tadi, cuba login. Dia akan dapat something yang lebih kurang sama macam saya ni. Okay. Tapi yang verify user ni tak adalah, yang ni yang saya punya. Dia patutnya ada home, purchase, rent, export, credit, setting. So ini patutnya benda-benda yang adalah, verify user ni tak ada. Okay, cuba masuk. Saya standby kat sini kalau ada siapa-siapa lagi nak register. Okay, cuba masuk, cuba login. Familiarize dulu dengan sistem. Okay, saya rasa dah ramai dah yang ramai dah register ni. Ada lagi tak? Tak ada lah kot. So kita teruskan Kalau ada yang baru nak register, silakan teruskan aja. Nanti bila dah register beritahu saya, nanti saya verify. Okay. Buat masa ni saya teruskan dulu Jadi yang pertama sekali cuba tengok dekat purchase, login dan masuk tengok kat purchase. Purchase ni ada beberapa sub menu dia. Yang pertama dia ialah My Buyer. My Buyer ni
adalah kita nak letakkan buyer-buyer kita. Nombor 2, kita ada my properties. Yang ni kita letakkan listing kita. Okey. Nanti kita buat satu contoh sekejap lagi Saya cuba explain secara keseluruhan dulu. Yang macam ni, ini adalah algoritma yang akan matchkan antara buyer kita dengan listing yang ada dalam keseluruhan sistem. Mana-mana yang kena dengan buyer kita, dia akan list down kat sini secara automatik. Seterusnya kita ada search property. Yang ni adalah search property biasa. Yang ni standard ajalah. Dia macam style mudah ataupun property guru, kita cari biasalah standard punya. Dan ada satu lagi ni ialah reject list. Okey. Apa guna reject list ni? Ialah kadang-kadang bila kita pergi kat Macha ni, ada property yang kita boleh recommend kat klien kita. Tapi sekali klien kita ni tak minat. Dia tak suka property tu. So kita tak nak Macha ni dok asyik cakap kat kita ini dok recommend kat kita padahal buyer kita dah tak nak. So apa yang kita boleh buat ialah kita masukkan property link property dan buyer tu, maksudnya buyer tu dan property yang dia tak minat tu dalam reject list ni. So kalau dia masuk dalam reject list ni, maksudnya dalam Macha tak keluar dah. Okay, so tak ada kita serabut banyak-banyak ada macam-macam kat sini dia dok recommend tapi klien kita tak minat. So kita dah letak dalam reject list, hilanglah dia daripada Macha. Okay. Okay, itu untuk purchase. Rent pun sama, kita ada my rental, dia sama parallel ni sebiji. My buyer, my rental. My property, my rentals. Macha purchase, Macha rent. Nak search pun sama dan juga reject list rental pun ada. So sama je, parallel saja Maksudnya fungsi dia pun sama. Kemudian kita ada export. Export ni tujuan dia ialah kita nak save satu backup apa-apa buyer yang kita letak, rental dan property listing kita. Apa-apa yang kita simpan dalam ni kita boleh download sebagai satu Excel document. So kalau katakan nak simpan satu backup copy, boleh pakai export ni. Dan dekat setting ni adalah katakanlah untuk area ni kita nak tambah area baru yang tak ada dalam area list sekarang. Ni apa-apa yang ada yang ni yang telah dimasukkan oleh saya, mungkin ada area lain yang kita tak ada kat sini. Dan kita boleh tambah. Contohnya kalau saya search kat Bandar Baru Bangi, okey, dia dah ada Let's say kalau saya search tak ada, saya boleh add new area kat sini. Saya tambah kat mana negerinya, apa nama areanya. Okey, so nanti dia akan tambah area barulah. Kita ada juga jenis property type. Okey. Kod kalau ada yang saya miss kat sini, boleh tambah lagi. Okey. So yang ini yang standard lah, yang basic lah kalau kita tu pun. Tapi kalau ada extra, tambah. Boleh tambah kat sini. Yang ni adalah jenis-jenis property sama juga. Kita ada landed 1 story, landed 2 story, bla bla bla. Kita ada high rise, upper floor, lower floor. Kalau nak tambah boleh customize. Oh ni saya punya, tak ada. Okey, yang abuser ni pun tak ada, ni saya punya. Okey. So basically konsep dia macam itulah, kita ada semua maklumat ni. Kejap saya verify lagi beberapa user. Okey. Alright, so kita try yang pertama dulu, buyer. Cuba tekan kat purchase, my buyer. Okey. So sekarang ni kita nak buat satu contoh di mana kita akan buat satu simulation buyer yang mencari rumah jenis semi-D di Shah Alam. Okey. Dia nak rumah tu harganya dalam 250,000. Okey.
So bila dah kita ada buyer macam tu, kita add new buyer kat sini. Okey, agent ID ni tak payah ubah, biar aje. Sebab ini adalah agent ID kita. So nama katakan Ali Abo. Okey. Dan kita letak nombor telefon dia 012 345 6789. Okey. Email dia tak perlu letak, kalau tak nak pun tak apa. Okey. Handphone ni diperlukan sebab apa? Apabila kita buat WhatsApp nanti, kita perlu WhatsApp buyer ni juga. Katakan kita nak propose rumah kat dia kan. Kita akan pakai nombor handphone dia. So pakai ni just untuk simpanan kita je. Ejen lain memang tak boleh akses kita punya buyer. Okey, dia mencari satu rumah semi-D. Okey. Bajet dia ialah 250,000. Build up area dia let's say 1,000 minimum. Okey. Ni minimum ya, maksudnya paling kecil rumah dia nak berapa. Kalau nak no preference, maksudnya apa-apa rumah semi-D letak kosong je kat sini. Nanti dia akan cari apa-apa rumah semi-D yang build up area-nya lebih tinggi daripada kosong. So dia carilah semua. Okey, so dia mencari satu rumah di Selangor, di area Shah Alam. Okey. Shah Alam. Let's say kalau kita tak jumpa rumah di Shah Alam, kita nak letak alternative area, boleh. Maksudnya kalau katakan dia tak nak Shah Alam, Puncak Alam pun okey. Okey. Lagi satu mungkin Puncak Perdana. Puncak Perdana. Tak apalah, kita ambil lah Puncak Jalil. Kalau nak tambah boleh tambah kat sini setting area tadi. Okey, kalau dia ada alternatif, katakan dia minat semi-D, kalau tak pun cluster semi-D pun okey, kita boleh letak kat sini. Cluster 4 unit. So dia berbezalah di sini. Sini semi-D twin saja, yang ni cluster 4 unit. Okey, dan kemudian kita boleh letak nota kita kat sini. Okey, so apa-apa macam nota-nota kita letak sini. Nota ni kita nota ni kita saja yang simpan, orang lain takkan dapat, ejen lain takkan dapat. Okay. Adik, warna pensel apa semua dah simpan belum? Kan tu cucuk ayah orang. Okey, so okey, so kita ada seorang buyer kat sini. Boleh buat, semua boleh cuba buat satu buyer. Cuba buat satu buyer. Buat masa ni kita cari buat rumah yang Shah Alam lah. Kita nak tengok macam mana sistem matcha ni berfungsi. So semua orang tolong buat satu buyer yang cari rumah harganya 250,000 jenis semi-D di Shah Alam. Tapi yang paling basic lah, kalau nak tambah yang lain pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang paling basic kita nak bajet dia 250,000 semi-D twin Shah Alam. Dan luas dia buat kosong pun cukup dah. Kita buat kosong dulu. Saya boleh nak try buat, dia tak semestinya real apa? Real punya. Ini untuk kita test untuk malam ni saja. Untuk esok kita akan buat yang betul lah. Okay. Untuk malam ni cuba masukkan supaya doktor boleh tengok nanti yang kita buat tu impact tak dalam real system tu. So yang hari ni boleh je letak buyer apa yang kita buat dulu. Sebab kita nak tengok matcha tu jalan. Lepas ni buyer yang kita buat tu boleh delete. Just nak test saja macam mana dia berfungsi. Okay. Kalau ada masalah minta tolong bagi tahu nak buat buyer tu. Kalau dia jadi, maksudnya dia akan muncul kat sini. List buyer kita. So nombor telefon tadi kenapa dia diperlukan, sebab apa? Kita ada ikon WhatsApp kat sini yang kita boleh klik terus kita boleh message dengan dia. So dia convenient lah, tak payah kita susah-susah nak nak ingat nombor ke apa sebagainya. Kita letak sini je, dia centralize, semua ada kat sini. Okey, semua okey dengan buyer ni, dah dapat buat dah semua.
Okey, kalau semua dah dapat buat, kita teruskan dengan My Property. Okey. My Properties ni ialah kat mana kita letakkan listing. Okey. So listing kita ni, kita tekan Add New Property. Okey. Kita akan buat tag dia sama macam yang kita search. Saya just nak bagi contohnya, sebab apa saya nak tunjukkan yang macam ni jalan macam mana. So kita buat macam mana client tu recommend tadi. So property type semi-D twin, semi-D landed let's say 2 story, status available, selling price dia kita buat lebih rendah daripada 250,000 ataupun sama dengan 250,000. Okay. Kemudian kalau ada gambar boleh letak link kepada Google Drive. Nak tengok contoh dekat sini give example. Saya dah letak satu video YouTube. Ini description apa-apa yang kita nak cerita pasal rumah tu kita letak kat sini. Location dia, state dia kita letak kat Selangor dan areanya kita letak kat Shah Alam. Okey. Kita semua buat macam saya sebab apa saya nak tunjuk macam mana Meta ni function. Okey. Short title dia tak kisah nama apa. Property type dia semi-D twin. Landed high rise buat landed 1 story 2 story tak ada masalah. Status available. Selling price dia ialah 250,000. Location kat Shah Alam Selangor. Build up area dia yang kita buat tadi, klien yang kita nak ialah 1,200. Okay, nombor bilik 3, nombor bathroom 2 let's say. Kita masukkan maklumat freehold, leasehold. Okay. Dan selepas tu yang ni kalau ada ekstra apa-apalah yang nak tambah, boleh tambah. Yang bawah ni agent note ni, yang ni personal note kat kita. Memang agent lain tak dapat dia punya maklumat ni. Okay. Lepas tu kita tekan submit. Okay. So kita ada test property kat sini. Yang ni yang kita punya ajalah of course. Yang kita nak tengok sebenarnya ialah dekat Mecha ni. Okay. Yang ni yang saya letakkan tadi. So yang ni yang saya punya sendiri, rumah saya punya sendiri. Minta tolong yang lain-lain tolong letakkan rumah yang spek dia sama macam yang saya mention tadi. Untuk kita tengok macam mana macamnya berfungsi. Boleh tak tolong sama-sama tolong buat kat dalam tu. Dekat My Properties Title tak kisah, jenis dia semi-D twin, area Shah Alam Selangor, harga 250,000, build up dia 1,000 ke atas. Okey, so dah ada satu ni test property. Yang ni kejap saya tengok siapa. Okey. Ini ada satu 052-652-2474. Ni nombor tu saya tak sure siapa ni. Yang ni yang saya punya. Yang bawah ni saya punya, test property 3 ni saya punya. Yang ni siapa punya? Boleh tak siapa yang buat tu? Nombornya ialah 012. Saya klik agentnya lah. Hasniza. Okey, so ni Puan Hasniza punya listing. Okey. Puan Hasniza punya listing, tetapi di Mecha ni saya nampak. Okey. So yang ni yang saya punya, yang saya buat tadi. So ni tak kira lah. Sebab ni memang saya punya sendiri. Yang ni. Yang ini adalah Puan Hasniza punya. Minta tolong beberapa lagi tolong masukkan. Doktor tolong approve kan saya punya admin Amirul Adhar. Saya dah approve semua. Okey, terima kasih. Saya dah boleh masuk tu. Tolong Amirul.
Okey, nampaknya semua dah approve ni. Boleh cuba. Okey. Ni dah ada nombor ketiga. Yang ni adalah daripada Hasniza ni tadi kot. Okey, sorry kejap Yang ni adalah saya punya. Yang ni Aini Sahami. Boleh tengok dia boleh matchkan mana-mana buyer kita dengan property yang ada dekat dalam database rent-to-rent ni. Maksudnya kalau kena aja dia muncul kat sini. Okay. So long as kriteria kita tu, kriteria buyer kita menepati, maksud property tu match dengan apa yang buyer kita nak, dia akan muncul kat sini secara automatik dan kita boleh contact buyer tu. Okay. Dan buyer ni dia ada, kalau tengok kat bawah tu dia ada predefined message, dah siap dah message. So kita tekan klik, tekan send. Okay. So dia cakap kat sini, hi, this is nama agentnya, your agent, I found a property for you. Please have a look and inform me if you are interested. Siap ada link lagi untuk dia klik dan lihat rumah tu. Okay. So yang ni kita contact buyer kita. Yang belah sini kita contact agent yang menjual propertinya. So kat sini dia message dia lain sikit. Dia kenalkan siapa diri kita. Lepas tu kat bawah tu dia kata property ID sekian-sekian dan linknya. So tanya kat dia sama ada dia masih available ataupun tidak. So apa yang perlu buat kat sini, dia hanya klik saja. Okay, dan boleh tekan continue to chat ni, dia akan buka dalam WhatsApp. Okay. So senanglah kita klik-klik je. Kalau jadi, terus kita boleh OA dengan ejen yang lain. Okay. Ni dah ada lagi property yang lebih kurang sama. Ada yang ni siapa Ni saya punya, Ihsan Yassin. Yang ni Aini yang tadi. Yang bawah sekali kau kata, yang terbaru akan pergi ke bawah sekali kan? Ya mungkin. Ini Imran Ishak. Boleh tengok mana-mana yang match semua akan keluar kat sini. Maksudnya doktor tadi, kita dah ada rumah yang macam ni lah, kita dah rumah macam ni dekat listing. So bila kata diorang masukkan buyer punya nama, automatic dia link balik dengan yang listing tadi tu lah. Ya, mana-mana listing dalam rent to rent ni yang menepati kriteria buyer kita, dia akan recommend. So memang itulah saya menyarankanlah semua tim saudagar hartanah, korang masuk yang paling penting pertama sekali, doktor betulkan saya doktor, pertama sekali korang masukkan semua listing-listing korang ke dalam rent to rent ni, listing dulu. Yeah. Okey, jadi bila kata ada buyer telefon, korang masukkan mesh sini. Sebab apa buyer yang akan telefon tu biasanya dia akan beli property. Jadi apa yang doktor bangunkan, bila kan masuk buyer tu, bila mesh automatik kita terus je contact dengan ejen untuk ber-COA. Yeah, betul. Betul. So terus je kita bila dapat buyer masukkan, bila dapat listing masukkan. Dan kalau ada rezeki terus keluar kat sini, contact je. Kalau jadi boleh COA. Betul lah yang Cik Mat sebut tadi. Okey, ada soalan tak yang berkenaan dengan ni? Boleh, kalau ada soalan boleh unmute tanya ataupun dekat chat boleh tanya. Dekat chat pun boleh. Okey, yang kalau ni dah okey, kalau nak search biasa boleh search kat sini lah. Ini search biasa je, standard punya search dia. Apa yang saya cuba perkembangan sekarang ni ialah network ni. Lagi besar network agent ni, lagi terror macam ni. Sebab apa? Dia adalah satu matching algorithm. Dia perlukan banyak listing dan dia perlukan banyak buyer untuk dia berfungsi dengan baik. Okay. So kalau boleh perkenalkan kepada rakan-rakan, okay, lagi besar network tu dia bagi kebaikan kepada kita dan juga kepada kawan-kawan lah. So masa lagi besar, dia ada lagi banyak rumah dan dia boleh tawarkan. Okay. Dia bukan currently kita bukan buat untuk nilai harta saja ataupun di saudagar tanah juga. Sebab ni pelan-pelan kita akan expand kepada data yang lebih besar. Sebab data ni tak payah risaulah sebab dia memang hold by UiTM. Sebab doktor punya dia ada database, saya pun tak boleh akses.
Jadi memang good lah untuk kita match transaction. Sebab apa, transaksi jual beli kita untuk ejen hartanah lebih daripada 46% berlaku adalah melalui COA. Jadi ni platform yang doktor sediakan ni memang good platform lah sebenarnya. Ya. InsyaAllah lah saya harap pun dapat bantu sebaiknya, semampu saya. Saya tunjuk sikit demo pasal reject list ni. Bila masa kita nak pakai reject list ni. Okay. Reject list ni macam saya sebut sebelum ni ialah apabila kita offer, kita bagi tahu kat buyer ni ada satu rumah ni, minat tak? Bila dia kata tak minat, kita dah tak nak dah dia muncul dekat Matcha ni. Sebab dia akan serabut. Kalau kita ada satu buyer mungkin macam ni aja. Tapi kalau kita ada banyak buyer, bersusun. List ni akan jadi sangat panjang. Okay. So untuk bantu manage list ni, mana-mana listing yang buyer kita tak nak. Okay, maksudnya dia tak berminat. So kita boleh tekan kat reject list ni. Kita tekan add new rejection kat atas ni. Kita pilih buyernya. Okay. Kita pilih buyernya dan kita tekan property mana yang dia tak minat. Okay. So maksudnya dia takkan muncul lagi lah kat dalam sistem tadi. Dalam Matcha tadi. Okay, mana tadi? Ali Abu yang ni property nombor 12. Okay, sorry. Kejap sekali lagi saya buat. Ini saya buang dulu. Kejap Okay. Buyer ni Ali Abu, saya kena adjust kot ni. Ni macam ada kesilapan kat sini ni. Dia keluar buyer orang lain. Apa yang saya adjust ni bagi saya masa untuk adjust. Tersilap kot. So Ali Abu test property 3 contohnya. Kita tak nak dia muncul lagi. So bila kita buat test property 3 kat sini, sepatutnya kat Matcha ni tak muncul dah lah. Alamak. Betul lah property 10 tak ada dah Betul property 10 tak ada dah. So kita cuba buat reject list satu lagi. Ni saya repair tak apa. Ni saya repair. Okey, saya buat test property Haizam. Patutnya kat test property Haizam ni tak ada dah. So kita boleh bantu managekan list ni supaya tak jadi terlalu panjang lah untuk kita. Okey. Kalau tak nanti panjang sangat kita pun pening kepala. Okay. So itulah gunanya reject list. Kalau kita nak dia muncul balik, okay, apa yang kita boleh buat ialah kita tekan delete ni je. So bila kita delete ni, nanti dia akan keluar balik dekat macam. Okay. So semua yang kita delete tadi ada. Minta maaf anak pula. Okay. So macam itulah lebih kurang sistemnya. Kalau nak export ni ialah apabila kita nak download kita punya property simpan dekat Excel. So bila tekan ni, tekan export, tekan CSV. Nanti dia keluar lah, dia bagi download. So dia akan bagi download kat bawah ni. So itu je lah. Kalau nak tambah area kat sini, bla bla bla, semua kat sini. Area, property type, landed high rise. So saya rasa basically doktor dah bagi benda apa dia punya rent to rent ni, kau register je dulu. Yang mana ada power team boleh propose pada power team. InsyaAllah saya akan cuba arrange dengan doktor lagi 2 minggu untuk kita real. Maksudnya korang dah masukkan data dalam tu. Nak tengoklah korang pakai ke tidak. Kalau korang tak pakai, kesianlah doktor. Kita dah bangunkan doktor ni penat dah sebenarnya. Jadi sebenarnya nak Kejap, saya ada soalan. Boleh soalan mana? Masalahnya listing ni untuk matchkan buyer and seller. Ya. Tapi tak tahu kalau saya masuk lambat. Saya nampak hanya agent dengan listing. So buyernya nak masukkan mana? Ataupun sellernya nak masukkan ke mana dalam sistem ni? Buyernya di sini. Dia tak nampak dah putih Ada tu mana? Tak nampak mana? Dekat atas tu nanti yang masuk atas tu ada purchaser. Boleh klik my buyer.
Yang untuk listing kita kat My Properties. My Properties tu atas tu kita tengok ada warna biru add new properties. Add lah add new properties. Ini kat Okay. atas. Hang boleh masuklah property kat situ. Ya. Tu dia line tu lah, keluar tu lah. Dia akan keluar kat situ lah. Ah, Kalau the mesh dia akan keluar. Kalau mesh dia keluar kat mana doktor? kat sini. Okay, mesh rent tu. Kalau the mesh akan mesh. Maksud doktor buat simple dekat situ my buyer. Cuba klik doktor tetap cancel kat my buyer. Buyer. My property. Lepas tu Ini maca. ini yang match dengan kita. Ini yang mesh lah. Maca tu mesh lah. Bawah maca tu apa doktor tadi? Reject. Oh reject. Okay. Search biasa je. So ini dah buka kepada agent lain kan. So kita masukkan kita punya listing dengan owner je lah. Nanti Betul, dia betul, boleh matchkan sendiri. Betul, kita masuk PO dengan PB lah. Potential owner kita punya listing dengan buyer kita tu kita masukkan dalam ni. Tapi dia PSD, dia tak nampak pun nama buyer semua dia tak nampak. Cuma dia matchkan kriteria listing tu dia akan matchkan. Ya. So kalau pergi dekat purchase tu, tengok dekat maca, kalau dia match, kita boleh contact lah agent tu. Jadi kerja mudah, tak payahlah tanya dalam grup, siapa ada listing ni, siapa ada listing. Betul. So dia guna listing tu untuk match lah. Gunakan listing untuk match. Dia meet kriteria, contohnya dia punya harga. Dia match based on apa doktor? Harga dengan area doktor? Dengan type. Harga, area, harga, jenis rumah, tempat kat mana, Shah Alam ke contohnya, luas build up. Okey. Mana kita tekan nanti dah akan keluar nama agent lah untuk kita contact. Bila dia match tu. Ya. So dia akan keluar dekat Mecha Purchase ni. Ini adalah list agent-agent yang ada property yang match dengan buyer kita. Contohnya hang cari dekat katalah section 7 600,000 contohnya. Automatik ada 4 agent atau 5 agent ni. Hang boleh contact 5 agent ni. Sebab tu nama sistem ni nama rent to rent. Ya, rent dengan rent sajalah. Itu idea mimpi yang doktor dapat lah untuk rent to rent tu. Sekarang ni nak tanya doktor berapa ratus yang dah subscribe sistem ni? Kita baru buat malam ni Mano. Baru buat. Okey. Hari tu saya ada buat sikit promotion lah di WhatsApp. So baru ni saya ke website LPPEH dan dah download semua ejen-ejen lain punya website. Punya contact number tengah slowly promote. Maksudnya blast WhatsApp untuk dapatkan more and more lah. Sistem rent to rent ni kalau cik nak tolong recommend pun bagus juga sebab apa lagi besar network ni lagi tepat dia punya lagi banyak choices yang Mecha ni boleh buat untuk matchkan. So sekarang baru start dengan nilai harta lah maknanya itu je lah. Yang officially kita buat dengan nilai harta lah. Tapi untuk collaboration saudara tanah dengan doktor pun doktor dah contact lah. Based on LPPH punya database tu doktor dah contact dah. Cuma dia biasanya trust akan datang bila recommend by mulut to mulut. Agent yang recommend dia lebih kuat lah berbanding bila kita datang ni dia tak kenal kita kan. Ya, betul. Mana kita cuba build. Kita start guna dulu lah maknanya. Kita try guna lepas tu kita boleh war-warkan kepada ejen lain lah. Ejen luar sana lah. Betul. Nanti proses orang nak pakai orang ejen luar macam mana pakai kamera sama Mano. Nanti tengok balik, nanti aku share balik dia punya. Doktor dah share tadi ada rent2rent.com.my tu, pergi situ register je. Okey, lepas register dah nampak lah. Okey. Nanti doktor akan approve, dia dapat email, dia verify dekat email dia tu. Okey, maksudnya nama je dah ada, dia dah boleh masukkan buyer dan owner dalam rent to rent lah. Macam aku tadi lah, aku dah register dah, tunggu dapat email password 3 hari. Lepas tu kalau 3 hari, itu kita buat back 3 hari lah. Tapi untuk hari ni doktor dah approvekan semua dah. Maknanya kalau ejen lain tu nak pakai, dia boleh pakai, masukkan je, dia boleh guna lah. Itu je lah. Kita bagi maksimum 3 hari. Tapi as long doktor approvekan semua, dia approve lah. Tu doktor dengan approvekan tu. Jadi dah approve lah tu. Ada lagi 2 yang baru register tu pun boleh pakai tu. Okey, jadi apa? Dia pakai sistem ni lah. Pakai dia ada access sistem ni, dia boleh pakai lah. Itu je lah. Betul. Cuma saya menyarankan, jadi sebab apa dekat dalam ni sekarang ni tak ramai yang masuk lebih kurang dalam 37 orang. Jadi minta korang try untuk masukkan potential owner listing kita
dan buyer punya listing masukkan dalam rent to rent ni, supaya apa, lagi 2 minggu masa kita meeting kita boleh tengok real case to study yang betul-betul match. Jadi dalam 2 minggu ni mungkin boleh minta kawan-kawan boleh try untuk test sistem ni. Kalau ada problem boleh WhatsApp saya, nanti saya akan linkkan dengan doktor untuk support lah. Ya. Especially itulah sekali lagi nak tekankan, lagi besar network ni lagi banyak match boleh dapat. Lagi senang boleh COE. So sebenarnya lagi ramai lagi bagus. Doktor nak tanya, kalau macam lepas setahun ni dia punya charge macam mana Tahun ni free. Tahun ni free. Lepas tu dia ada tempoh setahun. Lepas setahun tu dia charge macam mana? Currently tak ada lagi lah. Kita tak ada satu indikator lagi AIN untuk charge. Currently kita buat dalam bentuk pilot dulu. Dalam bentuk pilot test untuk ejen-ejen gunakan dulu. Kalau sistem ni dia berjaya, nanti kita akan bincang lah macam mana kita nak commercializekan balik benda ni. Currently dia based on dalam bentuk dia panggil CSR lah daripada UiTM dengan Tisaga Tanah untuk support ejen-ejen dulu. Kalau ada pun sangat-sangat minimum lah, dengan apa benefit yang korang dapat tu sebenarnya sangat-sangat minimum. Kalau sistem ni, kalau kita share dengan ejen rent kita yang luar daripada Nirhata, boleh ke Cik Mat? Boleh, atau boleh. Nak Boleh. Oh boleh. Okey. Ada masalah. Saya nak tanya sikit, yang untuk yang buyer tu memang kita takkan nampak kan dia punya nombor telefon kan? Untuk buyer, hanya kita sebagai ejen yang memasukkan buyer sahaja boleh nampak. Okay. Oh, maksudnya kalau yang untuk yang match, yang untuk ejen yang kita matching tu, dia orang takkan nampak kita punya nombor buyer lah. Tak ada. Oh, yalah sebab apa? Yalah kerana isu yang kita tak nak selang je lah. Takutlah katakan di kontak direct habis. Betul. Okey, clear. Terima kasih doktor. Sebab kita pun nak jaga PNC Zul. Memang kita punya purpose ni kita nak match. Jadi kita boleh contact agent saja. Nombor owner dan nombor buyer tu siapa yang masuk saja boleh tengok. Nampak cara ni lebih selamat lah sebab kita tak nampak nombor agent dan nombor buyer kan. Kita cuma nampak nombor agent je lah. Betul. Terima kasih. Okay. Saya nak tanya, kalau untuk kita isi potential kita punya buyer tu, tak isi nombor tak apa kan? Tak ada masalah ke dia wajibkan juga? Tak isi nombor dia tak boleh WhatsApp. Tapi still boleh lah match. Saya tak ingat. Kejap saya cek. Untuk buyer ni dia punya nombor telefon wajib. Nombor telefon wajib. Sebab saya rasa nak integrate dengan WhatsApp tu. I see. Boleh jadikan tak wajib ke? Sebab ada yang skeptikal juga kadang-kadang dia tak nak letak nombor telefon. Buatlah 0000000. Janji. Okey, jelas. Tu je. Okay, terima kasih. Sama. Ada soalan lagi? Semua saya nak pastikanlah bila kita add new buyer atau owner ni, nombor owner dengan buyer memang ejen lain tak nampak lah. Saya nak pastikan tu lah memang tak nampak Tak nampak. Memang tak nampak. Tapi kalau kata takut sangat macam doktor cakap, kau letaklah 0000, tapi sebenarnya dia sebagai database kita juga sebab kita boleh tengok balik. Doktor memang dah buat sistem doktor tu memang dah takkan nampak nombor tu. Memang kita request dulu pun tak nampak. Ya. Tapi kalau macam takut sangat kau letaklah 0000000. Sebab kat sini kan ada tulis kan add new buyer dengan new property kan dia minta nombor owner dengan nombor buyer kan. So pandai-pandai kita itu pandai-pandai. Tapi saya advise masuklah sebab apa? Untuk monitoring purpose. Dan doktor kata tadi kita boleh WhatsApp doktor. Ya, ni WhatsApp ni. Direct WhatsApp lah, siapa-siapa yang nak tu direct WhatsApp orang tu lah. Bukan ejen tu lah, bukan direct tu. Ejen yang pegang listing tu lah. Ya. Ejen tu boleh dia boleh pegang dia punya buyer, dia boleh direct WhatsApp lah terus lah. Kalau tengok kat Mecha ni pun kan apa-apa yang saya ada kat sini, saya boleh tengok siapa ejen yang jaga dia, yang jaga buyer. Tapi buyer saya tak tahu. Buyer saya tak tahu. Lepas tu dah tukar tu view agent je lah. So buyer punya tu kita tak tahu. Walaupun ada tulis ahli abu kan. Dia disembunyikan daripada maksudnya kalau kita ada buyer, ejen lain tak nampak.
Okey lah, memang itu dah. Okey lah. Alright. Alright. Okey, saya rasa cukup untuk malam ni. Terima kasih kepada semua yang ada. Minta tolong war-warkan kepada tim masing-masing untuk tolong test untuk kita punya rent to rent ni. Sebab saya rasa doktor banyak effort dia untuk pastikan sistem ni berjaya lah. Tapi kalau kita tak digunakan, dia jadi tak berjaya lah. Jadi saya ingat lagi 2 minggu kita akan meeting balik dengan doktor. Dekat situ kita akan try tengok berapa kerap, maksudnya mungkin every 2 week kita akan try buat support lah. Maksudnya kita akan bagi briefing lah. 3-4 bulan ni akan ada briefing daripada doktor. Briefing sampailah semua betul-betul memahami bagaimana nak menggunakan rent to rent. Apa pun terima kasih kepada doktor. Terima kasih kepada semua Sim Taraga Tanah yang ada malam ni. Mudah-mudahan korang semua dapat belajar sesuatu lah daripada perkongsian dan juga manfaat kerjasama kita dengan UiTM ni untuk membangunkan satu sistem yang sangat mudah untuk membantukan ejen tanah ni tahun 2021 ni boleh close lah. Tak kisahlah COA kata COA, yang penting close. Itu yang paling penting. Ya. InsyaAllah. Saya pun harap seboleh mungkin cuba membantu dalam proses nak close banyak-banyak COA. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Mat. Terima kasih semua bagi perhatian ke presentation saya pada hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi.